Pakatan Harapan Semparenggam. Silakan. Okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tiba. Sama-sama kita bangun. Kita raikan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Semparenggam. Reformasi. Marilah sama-sama kita lakukan reformasi. 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 Tuan-tuan, untuk memulakan majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Bagi memberkati majlis kita pada petang yang mulia ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa supaya majlis kita berjalan dengan baik dan lancar dan diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani kami sejak kami kecil lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami, sihatkanlah pendengaran kami, sihatkanlah penglihatan kami, jauhkanlah kami daripada maksiat dan dosa, jauhkanlah kami daripada bala bencana, jauhkanlah kami daripada wabak dan penyakit, jauhkanlah kami daripada sakaratul maut, jauhkanlah kami daripada azab kubur, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah dan rahmatilah majlis pada petang ini. Majlis selamat datang yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Jelajah Presiden Keadilan, khususnya kepada tuan rumah yang berhormat Dr. Mazli Malik, dan kepada para tetamu khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rombongannya, pada semua ketua-ketua cabang, pimpinan-pimpinan, ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri di negeri Johor, anggota-anggota keselamatan dan petugas-petugas yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis pada petang ini. Semoga orang yang berada di dalam majlis ini dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dinaikkan pangkat, dinaikkan gaji, dan dikurniakan anak-anak, isteri-isteri atau suami-suami yang soleh dan solehah, anak-anak yang menjadi penyejuk mata, dan anak-anak yang diangkat menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa di masa hadapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kemenangan yang gilang gemilang dalam pilihan raya umum yang akan datang. Khususnya di negeri Johor, semoga kita dapat menawan Musa Jaya di negeri Johor dan mendapat menawan Putrajaya di peringkat persekutuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dipermudahkanlah kepada pemimpin kami Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk diangkat menjadi Perdana Menteri yang ke-10 pada pilihan raya yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, waalaikum. Alhamdulillah. Yang berhormat Dr. Mazli bin Malik, Ahli Parlimen Semparenggam selaku tuan rumah. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, yang juga tetamu kita pada petang ini.
Yang berhormat Datuk Seri Haji Samsul Iskandar, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Melaka. Yang berhormat Tuan Said Ibrahim, Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Johor, yang juga selaku Ahli Parlimen Ledang. Yang berhormat YP Jimmy Puang, YP Jimmy Puang, Timbalan Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Johor, Ketua Cabang Uncle Wong Yun Chin, Ketua Pakatan Harapan Sempanenggam Saudara Haji Hairudin, dan seluruh kehadiran-hadirat sekalian yang ada pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, majlis petang ini ringkas. Kita akan mendengar beberapa ucapan pimpinan. Jadi tanpa melengahkan masa, yang pertama saya persilakan Dr. Mazli Malik, Ahli Parlimen. Okey, sebelum itu ada permintaan kita untuk berdiri sama-sama ya, menghormati negeri Johor. Ini bangsa Johor. Dia nak kita supaya nyanyi lagu bangsa Johor. Jadi sama-sama kita dengar menyanyikan lagu bangsa Johor. Oh, ini betul kot.
kehadiran rakyat Malaysia. Reformasi. Terima kasih tuan-tuan ya. Boleh duduk. Kita raikan kehadiran YB Cikgu Natra, Ahli Parlimen Sekejang. Pelan-pelan Cikgu. Okay. Alhamdulillah ya. Mana-mana peserta ataupun kehadiran yang di belakang sana, tuan-tuan boleh duduk di tempat yang selesa yang disediakan tanpa melengahkan masa. Saya persilakan ya, YB yang berhormat Dr. Mazli Malik untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dan kadang-kadang kita pun pelik, Dr. Mazli ni minta maaf ya, dalam keadaan kita baru Pilihan Raya di Melaka, kita mengalami kekalahan, tapi kita Dr. Mazli masuk keadilan pula. Pelik juga. Jadi mungkin tuan-tuan boleh dengar sendiri apa yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, yang berhormat Dr. Mazli, kenapa dia memilih wadah keadilan. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan. Lawan tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim, Presiden Kehadiran Rakyat, saya hormati Pengurusi yang kita YB Syed Ibrahim Syedno, Ketua Penanganan Keadilan yang merangkap YB Hangkuah Jaya, YB Iskandar, Ketua MK kita YB Akmal, juga daripada Johor Bahru, Ketua Cabang kita Wong Sui-Fu, Pengurusi Pakatan Harapan Sembang Renggam Haji Harudin, YB sekalian, kita ada YB Natra, kita ada YB Huzan, YB Jimmy, YB Pak Hasan, orang lama kita, satu tepukan untuk Pak Hasan, dan juga Faizul daripada Cabang Sembang Renggam, berbagai orang lama juga kita ada bersama kita, dan juga saudara Naim, media, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Pertama sekali, kita rasa bersyukur pada Allah SWT kerana beri kita peluang untuk berhimpun buat pertama kali selepas wabak COVID melanda. Dan ini merupakan satu permulaan yang baik dan sambutan yang begitu luar biasa kita lihat daripada ahli-ahli kita. Izinkan saya mencuplik kata-kata Allahyarham Kemala, sastrawan negara ke-11, yang mengatakan, kalau kau tidak mengenal akumu, kalau aku tidak mengenal kaumu, maka kalian mengambil jalan singkat, membunuh musuh politik untuk apa? Kebenaran mutlak atau kebenaran relatif? Sementara siapa menggugat siapa? Selamanya rakyat hina-dina ini pandir politik, mengambil jalan diam, terkepung dalam sindrom bisu the silent majority. Ungkapan tersebut merupakan untaian dari sajaknya ketika terletusnya peristiwa reformasi tahun 1998. Ya, Parti Keadilan Rakyat ataupun dulunya dikenali sebagai Parti Keadilan adalah parti marhai yang lahir dari jalanan, lahir dari peristiwa keramat reformasi tahun 1998. Suara parti adalah suara rakyat, suara dhamir manusiawi yang menolak kebobrokan politik pada zaman tersebut. Bermula dari detik itulah penubuhnya, pimpinannya dan para ahli telah mengalami berbagai jujutan tribulasi dan juga hambatan. Ada yang menjadi penghuni jeruji besi, sama ada penjara
lokap maupun kamar-kamar tahanan gelap. Tidak kurang juga yang menjadi penghuni Kamuntin suatu waktu dahulu. Perjalanan parti ini tidaklah terlalu panjang, tetapi tidak pula terlalu singkat. Urnanya berbeza-beza dan bermacam jalur. Kematangan adalah buah yang dikecapi oleh parti ini. Jika munculnya dulu sebagai penentangan, kemudian parti ini telah melalui banyak pengalaman sebagai pemerintah di negeri dan sebahagian daripada pemerintah di pusat yang kini kembali ke barisan oposisi. Itulah sejarah perjuangan parti yang sentiasa mengangkat suara rakyat, suara marhain dan agenda reformasi demi masa depan negara yang lebih adil, bersih, saksama, makmur dan sejahtera. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Presiden Parti Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pimpinan parti yang datang daripada seluruh pelosok negara untuk bersama kita pada hari ini. Sempang Renggam adalah sebuah kawasan yang istimewa, terdiri daripada dua don, Don Maca dan juga Don Layang-Layang. Dahulunya Sempang Renggam lebih sinonim dengan penjara ini dan juga dengan kawasan pengurusan sampah di Renggam yang telah menyebabkan pencemaran air selama lebih sedekat. Apabila hujan lebat, air sampah mengalir ke sungai yang membekalkan air bersih untuk kegunaan rakyat di Sempang Renggam. Dan Sempang Renggam terkenal dengan jenaka, iaitu jikalau hujan, Sempang Renggam tak ada air. Orang lain kalau hujan baru ada air, tetapi Sempang Renggam bila hujan tidak ada air. Alhamdulillah, kurang dari 2 tahun pentadbiran Pakatan Harapan, kita telah berjaya tutup selamat kawasan pengurusan sampah. Kesannya apa? Hari ini kita dapat lihat sungai yang dulunya tercemar kini menjadi pusat rekreasi rakyat. Kini Sempang Renggam kalau hujan lebat tidak ada masalah, tak ada air lagi. Cuma timbul masalah air lalu jadi banjir sekejap. Dan juga bagi pemilik apa ni kebun kelapa sawit takut air bertakung, itu saja. Alhamdulillah, masalah sampah telah berjaya kita selesaikan. Kalau dulu anak-anak dari Sempang Renggam bekerja di luar, bila sebut mereka dari Sempang Renggam, orang tak kenal. Yang kalau daripada Johor pun orang kenal dengan penjaranya saja. Tetapi hari ini anak-anak Sempang Renggam yang berada di luar boleh mendabik dada. Boleh mendabik dada dan juga berbangga. Aku dilahirkan di Sempang Renggam dan aku pernah membesar di Sempang Renggam. Kerana Sempang Renggam sudah mula tersohor di persada dunia dan juga di peringkat nasional tanah air kita. Yang berhormat Presiden, hari ini kawasan Sempang Renggam merasa amat bertuah kerana dikunjungi oleh Tuan Presiden Parti Keadilan Rakyat sekaligus pencetus gerakan reformasi negara yang selama ini menjadi suntikan semangat kepada para pendukung parti dan juga para pejuang reformasi. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, berbanding dengan ramai rakan-rakan seperjuangan di dalam ranah politik, saya merasa diri saya amat kerdil dan amat naif. Kerana apa? Kerana sehingga kini saya merasakan saya bukanlah seorang ahli politik yang sebenar. Perjuangan saya dalam relung politik hanyalah untuk memperjuangkan agenda pendidikan dan tata kelola yang baik serta mencurahkan khidmat bakti untuk masyarakat. Saya masih merasakan bahawa saya seorang pendidik yang membawa agenda pendidikan. Saya adalah wakil pendidik di atas pelantar politik dan bukan seorang politikus yang tahu untuk berpolitik. Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya tidak menyertai keadilan dari awal? Untuk rekod, selain bidang saya sebagai pensyarah, penganalisa dan pengkritik politik,
di dalam kehidupan saya yang lalu di alam akademia. Penglibatan politik secara berparti pertama saya sebenarnya adalah bersama Parti Keadilan Rakyat. di mana saya telah didaftarkan. Ini menarik, orang daftarkan saya. Macamlah saya pernah dengar cerita Datuk Seri ketika menjadi Masuk UMNO dulu, dia kata dia pernah didaftarkan menjadi ahli UMNO oleh almarhum Pak Ibrahim dulu. Jadi begitu juga, saya telah didaftarkan sebagai ahli keadilan cabang Ampang pada tahun 2017. Ini satu fakta. Pada waktu itu saya telah beristikharah kerana orang daftarkan kita. Dan malangnya hati saya terlalu berat untuk meneruskan penglibatan dalam politik kepartian. Terutamanya apabila ia melibatkan keputusan yang amat besar, iaitu meninggalkan alam akademia dan menceburkan diri ke dalam politik. Jujutan istikharah yang telah saya lakukan menjadikan hati saya semakin berat, kaki saya semakin tidak mampu untuk menceburkan diri ke bidang politik. Namun, menjelang PRU 14, temuan kajian saya terhadap desakan dan keperluan politik semasa pada waktu itu mendapati bahawa Pakatan Harapan tak kala itu menghadapi defisit kepercayaan dari para pengundi Melayu. Mereka perlukan jaminan dan juga wajah-wajah segar politik baru yang mampu menjadi pemimpin Melayu yang bersih tanpa bebanan politik untuk mewakili mereka. Pada waktu itu, parti yang menjadi sandaran kepada harapan pengundi Melayu di dalam Pakatan Harapan adalah Parti Bersatu. Ini dululah cerita, bukan cerita sekarang. Ada air. Setelah siri perbincangan, libat urus dan juga istikharah yang tidak kenal henti, saya akhirnya pada Mac 2018 bertekad menyertai alam politik secara keseluruhannya, lantas meninggalkan kehidupan akademia saya. Bersatu telah menerima saya untuk menjadi ahli parti dan saya telah bertanding pada waktu itu sebagai wakil kepada, walaupun Parti Bersatu tapi kita gunakan bendera keadilan waktu itu, kalau masih ingat lagi waktu pilihan raya. Dan kita telah memilih untuk bertanding dan selebihnya menjadi sebahagian daripada catatan sejarah. Kita telah berjaya membentuk kerajaan selama 22 bulan. Di ambang melandainya bencana dan wabak COVID-19, negara kita menghadapi satu titik hitam dalam sejarahnya, iaitu mandat rakyat telah dikhianati, demokrasi telah dicabuli. Pilihan rakyat pada tahun 2018 telah dikhianati oleh parti yang saya anggoti pada waktu itu, Parti Bersatu. Seperti mana yang berkali-kali saya sebutkan, ia bukan keputusan yang mudah bagi diri saya pada waktu itu untuk tidak bersama dengan parti saya sendiri yang telah mengepalai pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Saya sebahagian daripada majlis pimpinan tertinggi, dan malah ketika adanya pemilihan bahagian, saya telah memenangi ketua bahagian dengan secara bergaya. Baru saja menang ketua bahagian, parti tinggalkan kerajaan, buat kerajaan lain. Pada waktu itu, terus terang saya katakan, bukan sesuatu yang mudah. Saya menghadapi dilema. Jikalau saya inginkan pangkat, saya inginkan jawatan, ikut sajalah parti itu, ikut sajalah keputusan kepimpinan. Dan barangkali pada waktu itu saya akan kembali kepada jawatan saya ataupun kepada jawatan-jawatan lain. Kalau tidak kurangnya pun jadi GLC. Tetapi domir insani saya sentiasa melonjak-lonjak memberitahu bahawa itu bukan pilihan yang selari dengan prinsip dan moral perjuangan. Bukan kerana itu saya tinggalkan akademia.
Bukan kerana itu saya menceburkan diri ke dalam politik. Maka saya mengambil keputusan yang paling besar, iaitu untuk tidak bersama dengan kerajaan yang baru ditubuhkan sejurus langkah Sheraton. Ya, saya tahu ramai yang mengatakan bahawa saya berada di rumah Presiden Parti pada waktu itu, pada waktu pagi sebelum bermulanya kerajaan baru, kerana sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi kami memang diundang, dan saya pula di atas dasar bahawa kita mengikut parti, kita berada di situ. Tetapi akhirnya selepas 2 bulan saya terpaksa mengambil keputusan yang jitu, keputusan yang tegas untuk tidak bersama dengan mereka dan kekal bersama Pakatan Harapan. Sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat sempang rendah. Di sini saya rasa gembira dengan pimpinan Pakatan Harapan daripada DAP, daripada Amanah turut bersama kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Kerana apa? Ketika saya mengambil keputusan untuk kekal bersama Pakatan Harapan, saya telah dipecat daripada Parti Bersatu. Saya ditendang, diusir. Walaupun saya telah menang ketua bahagian, walaupun saya ketua Majlis Pimpinan Tertinggi, namun itulah harga sebuah perjuangan. Kemana saya kembali? Kita kembali ke Sempang Renggam bersama rakan-rakan daripada Pakatan Harapan yang setia bersama saya sehingga hari ini. Semenjak itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan di peringkat pusat, walaupun tanpa parti, dan sering menimbulkan pening di kalangan media. Media selalu tanya saya, ini kedudukan macam mana? Dan saya kata saya Pakatan Harapan, tetapi saya tidak ada parti. Namun saya hargai keterbukaan dan besarnya hati para pimpinan Pakatan Harapan dan rakan-rakan Pakatan Harapan. Sama ada daripada Parti Keadilan Rakyat, daripada Parti Amanah dan juga Parti DAP. Mereka sanggup menerima saya yang diusir keluar daripada parti saya bersendirian untuk kekal bersama di atas bahtera perjuangan Pakatan Harapan di Parlimen dan juga di Sempang Renggam. Pada waktu itu seringkali rakan-rakan media yang tidak jemu bertanya kepada saya, parti apa nak masuk lepas ni? Semenjak tahun lalu lagi, kalau masih ingat. Dan seringkali mereka dimarahi oleh editor masing-masing kerana gagal mendapatkan jawapan daripada saya. Jawapan yang sering saya berikan rakan-rakan media biasa ni, yang saya katakan, kita berada dalam keadaan pandemik. Rakyat susah, rakyat sukar. Kalau saya masuk parti dan sebagainya, saya rasa tidak ada bezanya saya dengan rakan-rakan saya yang melakukan langkah Sheraton dan sebagainya. Pada waktu itu, selama setahun, saya dedikasikan diri saya untuk pendidikan dan juga untuk kebajikan rakyat Sempang Renggam. Kita buat secara sepenuhnya dengan bantuan rakan-rakan kita daripada Pakatan Harapan, sama ada di Sempang Renggam maupun di peringkat pusat, dan juga NGO pendidikan yang bersama. Setelah setahun, keadaan di Sempang Renggam sudah boleh diurus dengan sistem yang lebih baik dan mekanisme yang lebih mapan pada hari ini. Manakala isu-isu pendidikan pula, saya dapat perjuangkan bersama platform pengerusi jawatankuasa pendidikan Pakatan Harapan dan juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas pendidikan Parlimen Malaysia. Dan saya merasa sudah sampai waktu untuk saya memberikan sumbangan yang lebih substantif melalui politik kepartian dengan lebih produktif. Bak kata pepatah Sudan, id bi'id bitirmil ba'id, ataupun maksudnya tangan di atas tangan akan melimpah lebih jauh, iaitu kerja secara kolektif lebih baik daripada kerja berseorangan. Realitinya, rakyat, khususnya generasi muda, sudah muak dengan naratif politik konvensional dan lapuk. Mereka sudah bosan dengan politik lama yang kini kembali menjadi dominan semula.
sama ada di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri Melaka baru-baru ini. Mereka sudah muak dengan budaya politikus elit yang tidak membawa politik segar dan nafas baru buat senario politik Malaysia agar negara dapat berdiri setanding dengan negara-negara maju. Saya harapkan setelah melihat keputusan PRN Melaka, rakyat akan mula sedar bahawa sikap tidak mahu ambil peduli dan hanya membiarkan politik kepada politikus negara ini akan terus dijarak oleh politikus ini yang tidak berintegriti dan tidak bermaruah. Rakyat tidak boleh mengambil sikap berkecuali. Rakyat tidak boleh biarkan masa depan negara di tangan mereka. Sama ada mereka menentukan masa depan negara ataupun kita membiarkan para penyamun dan juga para perompak ini berkuasa kembali. Sementerahan keadilan berada dalam situasi dan populariti yang tidak begitu menggalakkan pada waktu ini. Ini realitinya. Terutamanya natijah kekalahan PRN Melaka, saya telah merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk membawa perubahan. Ada yang mengejek dalam laman media sosial dan sebagainya, mengapa saya nak menyertai parti yang kalah? Malah presidennya diserang dari pelbagai sudut, bukan oleh lawan semata-mata, malah oleh segelintir kawan pun menyerang beliau. Lebih malang lagi, tidak kurang juga yang menyindir. Apakah artinya saya menyertai keadilan ketika mereka sedang lemah dan tidak menjadi pilihan popular masa? Kepada mereka dan kepada rakyat, saya ingin katakan, inilah harga sebuah perjuangan. Jikalau yang digelar katak-katak politik itu melompat masuk dari satu parti ke parti lain untuk habuan, untuk jawatan, untuk kedudukan, untuk laba kewangan. Apabila kita mengambil langkah bersama dengan parti yang kalah di keadaan yang begitu lemah demi untuk membela rakyat, demi untuk mengembalikan agenda reformasi, itu bukan kata, itu adalah perjuangan untuk negara. Saya tidak masuk mana-mana parti untuk laba keuntungan. Saya tidak mahu menjadi seorang oportunis politik yang kerjanya menukar parti untuk mendapat jawatan dalam kerajaan ataupun wang ganjaran dan kedudukan. Saya tak tahulah kalau saya masuk parti ni ada dapat wang. Kosong. Jawatan dekat menteri tak ada. Tak ada nak. Kita kerajaan pun tak ada nak bagi menteri apa kan. GLC pun tak ada. Begitulah payahnya masuk parti pemanggang. Iaitu tidak ada hapuan yang ditawarkan untuk kita. Tetapi yang ditawarkan harapan untuk membela masa depan baru untuk negara. Jikalau nak jadi kata, jikalau nak jadi kaya dan lumayan, baik kita lompat masuk BN ataupun kembali ke Bersatu. Dan saya rasa umum maklum tentang harga kemewahan dan keuntungan bersama dengan gerombolan-gerombolan yang telah saya sebutkan itu bukan lagi rahsia. Tetapi itu bukan tujuan saya masuk politik. Itu bukan tujuan saya meninggalkan alam akademia dan turun ke jalanan bersama dengan Marhain. Saya hanya inginkan yang terbaik untuk rakyat dan negara. Saya inginkan pendidikan anak bangsa yang berkualiti. Maka di atas dasar inilah saya bergerak di atas pelantar politik. Saya hanyalah seorang pendidik yang memperjuangkan pendidikan negara di atas pelantar politik. Melihat kepada keputusan PRN Melaka yang lalu, saya dapati lebih 20,000 pengundi muda dan mereka di bawah 50 tahun yang pernah mengundi Pakatan Harapan pada PRU 14 tidak pulang mengundi. 20,000.
Saya tidak berani mengatakan sebab apa mereka tidak pulang mengundi. Namun jika kesemua mereka pulang mengundi pada PRN Melaka yang lalu, tentulah nasib 12 DUN di Melaka tidak seperti hari ini. Mereka inilah yang boleh menyebabkan perubahan di seluruh negara pada PRU 14 yang lalu. Dan mereka inilah harapan kita untuk berubah. Apa yang saya dapati? Terdapat kelesuan kemahuan di kalangan orang-orang muda dan mereka yang sebaya saya di dalam berpolitik. Mereka muak, cemuih dan lemas dan malas untuk mengambil peduli terhadap politik di waktu ini kerana isu yang pelbagai, perebutan kuasa, perubahan kerajaan dan salah guna kedudukan. Mereka hilang harapan. Maka 20,000 tak pulang mengundi. Mereka sudah muak dengan cerita-cerita yang lama. Mereka sudah bosan dengan naratif lapuk yang kini menjadi dominan semula. Mereka sudah muak dengan budaya politik elit yang tidak membawa politik segar dan baru, malah sibuk menjarah hasil mahsul negara. Saya harapkan setelah apa yang berlaku ini, ramai akan celik matanya. Mesej saya kepada anda semua yang pernah mengundi kami, yang pernah bersama kami pada pilihan raya yang lalu, negara ini bakal kekal di bawah belenggu politik lama yang rakus dan celik yang anda cemuhkan jikalau anda tidak melakukan sesuatu. Mereka yang telah memenangi pilihan raya Melaka hanya menang 38% saja sokongan. Hakikatnya 62% lagi di luar sana mampu mencorakkan masa depan negara untuk lebih kompeten, adil dan saksama, memberikan peluang sama rata dan menjamin masa depan negara. Siapakah mereka? Mereka adalah anda yang sedang menyaksikan live pada waktu ini. Kita pelajari daripada kesilapan kita dan kita bina langkah yang baru dan harapan yang baru untuk masa depan negara. Di atas dasar itulah saya mengambil keputusan yang amat besar pada hari ini. Kepada orang-orang muda yang sedang menyaksikan live ini, terutamanya para pendidik, saya gesa anda sekalian agar bangkit bersama menggalas agenda perubahan dan agenda reformasi demi menjadikan Malaysia lebih adil, saksama, bersih dan lebih berintegriti. Jikalau anda tidak melakukan sesuatu, jangan harapkan orang lain akan lakukan. Kita mampu merubah pendidikan generasi baru demi masa depan yang lebih baik. Namun kita perlu berubah daripada rejim yang ada pada hari ini. Maka di atas dasar tersebut, pada hari ini saya membawa mesej kepada orang-orang muda dan mereka yang seusia dengan saya bahawa harapan masih belum pudar. Kita masih punya harapan untuk bangkit kembali dan membawa perubahan. Maka di atas dasar inilah saya seperti anda semua, rakyat biasa, rakyat marhain yang inginkan perubahan, membuat keputusan yang besar untuk bersama dengan Parti Keadilan Rakyat. Di hadapan Presiden dan juga pimpinan parti dan rakan-rakan ahli parlimen dan adun sekalian, pada hari ini saya beserta ahli keluarga saya yang hadir dan salam istimewa daripada ibu saya untuk Tuan Presiden dan pimpinan sekalian. Beliau mengatakan beliau tak dapat datang, tetapi sentiasa menitipkan doa di dalam setiap solatnya agar kemenangan berpihak kepada kita dan beliau dapat melihat Tuan Presiden menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Hari ini saya, ahli keluarga saya, para penyokong, keluarga besar Sempang Renggam, akar umbi dan 500 rakyat Sempang Renggam akan menyerahkan borang permohonan keahlian menyertai Parti Keadilan Rakyat. Bersamanya juga kita akan serahkan 20 permohonan penubuhan 20 ranting baru di dalam
cabang Sempang Renggam. Wong Sifu dapat ranting lagi banyak selepas ini. Sasaran kami bermula hari ini, bermula detik ini, kita akan mula gandakan usaha bekerja menjelang tahun 2022. Kita akan menggandakan bilangan ahli parti keadilan rakyat di cabang Sempang Renggam kepada 1,000 ahli dan 28 ranting. Kebanyakan yang hadir ini merupakan bakal ketua-ketua ranting yang akan mengepalai usaha tersebut, dan bakal ketua-ketua ranting kita yang akan berusaha menubuhkan ranting-ranting yang baru dan menambahkan ahli. Target kita 2022 1,000 ahli keadilan di cabang Sempang Renggam. Tekad kami ialah semoga Parti Keadilan Rakyat menjadi wahana baru perjuangan kami demi negara tercinta. Semoga pengerakan langkah kami 500 orang ahli baru di Sempang Renggam ini akan menjadi peniup semangat kepada puluhan ribu yang lain, malah ratusan ribu atau mungkin jutaan yang lain selepas ini, bukan hanya di Sempang Renggam tetapi di seluruh negara, untuk bangkit semula, mengangkat panji reformasi dan perjuangan memerdekakan bangsa dari rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Semoga satu hari nanti apa yang diungkapkan oleh sastrawan negara ke-11 kita Kamala akan menjadi kenyataan. Yang batil akan tetap hancur, yang benar bakal menyongsong datang. Salam reformasi. Terima kasih. Reformasi. 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 Terima kasih. Itulah tadi ucapan yang berhormat Dr. Mazli Malik, Ahli Parlimen Sempang Renggam. Saya sebagai pengundi di Sempang Renggam cukup berbangga dengan Dr. Mazli ini kerana beliau sanggup meletakkan jawatan sebagai seorang pensyarah. Mungkin seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, gaji pun dah besar, dah selesa, tetapi beliau sanggup menceburkan diri tanding. Boleh saja dia orang Dr. Mazli bertanding di Ombak ke di mana tapi dia sanggup untuk bertanding di Sempang Renggam, dan inilah bintang. Dr. Mazli ini adalah bintang harapan orang Sempang Renggam, insya-Allah pemimpin Malaysia pada masa akan datang. Tahniah. Seterusnya marilah sama-sama kita mendengar ucapan Pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Johor, Tuan Syed Ibrahim, YB Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh, dipersilakan. Reformasi. Reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachihao vanakkam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis Ustaz Hamdan, yang saya hormati saudara Presiden, saudara Anwar Ibrahim, rakan saya yang kita alu-alukan, dan bagi pihak Keadilan Negeri Johor, kita mengalu-alukan saudara Mazli Malik ke dalam keluarga besar keadilan. Ahli Majlis Pimpinan Negeri Johor, wakil-wakil rakyat, seterusnya saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana kita terus diberikan kesempatan untuk memberi ruang untuk melibatkan diri dan memberikan sumbangan kepada menjayakan perubahan di mana-mana kita berada. Ruang untuk kita melaksanakan perubahan ini
boleh teralih, terseleweng diakibatkan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku, suasana politik negeri, suasana politik nasional. Hari ini kita tahu suasana dan landscape politik ini boleh berubah dengan begitu pantas sekali, sangat dinamik. Kalau kita bangun esok mungkin dah berubah landscape politik. Kita 2 hari lagi berubah lagi landscape politik. Sudah terlalu dinamik suasana politik dalam negara kita ini. Sehingga kan kita sudah ada 3 orang Perdana Menteri dalam tempoh belum habis 1 penggal pun lagi. Apakah ini satu kekurangan, satu kelemahan dari segi demokrasi dan negara, dari segi kesegaran demokrasi? Ini suatu yang mungkin baik. Dia mencabar, dia memberi satu ufuk pemikiran bahawa ada di sana ruang-ruang untuk demokrasi masih lagi dilaksanakan. Tetapi dari sudut-sudut politik longkang, politik kotor, politik khianat, ianya bukan sesuatu yang baik. Terutamanya apabila yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat runcing ialah apabila suara rakyat, mandat rakyat itu dikhianati. Ini satu perkara yang saya rasa kita kena akur dan kita kena ketahui. Justru saudara dan saudari sekalian, Parti Keadilan Rakyat, parti yang dibina atas derita, parti yang dibina atas kesulitan, kesukaran, tidak lupa kepada perjuangan, tidak lupa kepada mereka yang berkorban, kepada mereka yang berjuang daripada dahulu hingga sekarang. Pada masa yang sama tetap memberi ruang kepada orang baru, tetap memberi ruang kepada mereka yang mahu menyumbang perjuangan parti, tetap memberi ruang kepada muka-muka baru, tokoh-tokoh baru. Sebab itu bagi saya, meskipun orang kata kita tewas di pilihan raya negeri Melaka, tetapi saya melihat ada banyak hikmah daripada apa yang berlaku untuk kita terus bangkit dan melonjakkan perjuangan yang dibawa oleh Parti Keadilan dan juga oleh Pakatan Harapan yang ada di kalangan kita ini, rakan-rakan daripada DAP dan juga daripada Amanah Tuan Khairuddin. Saudara dan saudari sekalian, saya nak kata kenal lama dengan Dr. Mazli, tidaklah lama, tapi kami ni satu jemaah. Saya kenal keluarga beliau, saya kenal beliau semasa beliau di UIA. Beliau juga membuka ruang pada waktu itu kepada saya sebagai aktivis masyarakat, juga untuk memberikan pandangan saya di kampus di universiti, untuk memberikan pandangan saya tentang kaji selidik yang dilakukan oleh Dr. Mazli sendiri. Dan pada masa yang sama kita bertukar-tukar fikiran, pandangan tentang apa sebenarnya prinsip dan landasan perjuangan yang harus dibawa ke dalam negara, perubahan-perubahan yang ingin dibawa ke dalam negara, prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, tolak kezaliman, tolak penyelewengan, tolak rasuah, tolak salah guna kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip asas yang telah dibawa sejak daripada dahulu. Dan ramai daripada kalangan aktivis masyarakat bersama-sama dengan Pakatan Harapan, dengan Keadilan Kerana berpegang teguh kepada prinsip ini. Sebab itu bila saya lihat saudara Dr. Mazli menanamkan niat yang baik untuk bersama-sama menceburkan diri dalam politik, saya rasa itu satu perkara yang memberikan kebaikan kepada rakyat, yang memberikan kebaikan kepada negara, dan mudah-mudahan ianya boleh mencetuskan perubahan bersama yang kita inginkan. Saya tahu beliau telah pun bersama dengan Parti Keadilan sejak daripada awal juga.
Tetapi itulah landasan politik ni pelbagai. Akhirnya beliau masuk ke dalam Parti Bersatu, terus menjadi menteri dan memegang jawatan yang penting, dan kita tahulah apa yang berlaku selepas itu. Tapi saya cuma nak share sedikit sahaja. Saya masih ingat lagi pada waktu pertimbangan di antara kerajaan, perubahan kerajaan, apabila berlaku langkah Sheraton, saya ada hantar mesej kepada Dr. Mazli. Saya tanya kepada beliau, dah buat keputusan ke belum? Kalau boleh, buatlah keputusan itu dengan bijaksana, memikirkan tentang prinsip-prinsip. Jangan lari daripada prinsip. Itu saja saya minta daripada beliau pada masa itu. Jawapan daripada beliau, beliau sedang berbincang. Saya tak tahu sama ada ianya berkesan, ini memberikan satu pemikiran kepada beliau, mencetuskan supaya beliau berfikir. Tetapi saya harap itu antara mereka yang telah pun memohon supaya beliau berfikir betul-betul cari jalan yang baik, yang akhirnya boleh memberikan kebaikan kepada beliau dan juga kepada rakyat Malaysia. Alhamdulillah, saya sekalian, beliau tidak bersama dengan parti yang khianat. Dan saya syukur pada hari ini bahawa beliau bersama-sama kembali dan memainkan peranan terus untuk terutamanya membina dan membangunkan simpang renggam dan juga dalam sektor pendidikan. Sumbangan beliau ini saya rasa sangat besar dan mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Cumanya pesanan saya lah kepada Dr. Mazli dan juga rakan-rakan yang bersama nanti dalam Parti Keadilan Rakyat, marilah sama-sama kita ni dalam keluarga besar keadilan. Kita hormat kepada proses parti, kita hormat kepada disiplin parti, kita hormat kepada keputusan-keputusan parti. Parti ini bukan terbina hanya atas individu, bukan hanya atas Datuk Seri Anwar Ibrahim juga. Walaupun beliau memberikan ilham dan memberikan satu suntikan yang sangat kuat untuk kita bergerak, namun ini tidak berdiri di atas seorang individu, bukan di atas populariti seseorang, bukan di atas jawatan seseorang, bukan di atas kedudukan keuangan seseorang, tetapi ini terbina kerana adanya kekuatan yang didukung oleh akar umbi, yang didukung oleh anggota-anggota daripada sejak terkubuhnya parti hingga sekarang. Ini adalah kekuatan. Dan saya mohon supaya kita bersama dalam sebuah keluarga besar untuk membangun parti, untuk membangunkan simpang renggam bersama-sama dengan cabang simpang renggam, bersama-sama dengan Keadilan Negeri Johor, rangkum semua supaya kita bukan hanya ada satu kekuatan, tetapi banyak kekuatan. Umpama sapu lidi, kalau lidi satu kita nak sapu memang susah, tetapi kalau kita ikat lidi dengan banyak, kita akan memudahkan kerja-kerja kita. Jadi saya doakan mudah-mudahan insya-Allah dengan kekuatan yang ada, dengan kemasukan Dr. Mazli Malik ke dalam Parti Keadilan Rakyat bersama-sama dengan Keadilan Negeri Johor, kita boleh berusaha bersama-sama dengan Pakatan Harapan, DAP dan juga Amanah untuk menawan kembali negeri Johor dan untuk membela nasib rakyat di seluruh negeri Johor maupun di simpang renggam. Saya ucapkan terima kasih di atas usaha ini dan mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan keberkatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi ucapan YB Syed Ibrahim Syedno, Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita bolehlah akan datang jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri untuk bertanding di negeri Johor. Boleh tak tuan-tuan? Kita ada dua tempat yang kosong, di Tebrau dan di Batu Pahat. Kalau boleh kita jemput Datuk Seri Anwar untuk bertanding di Johor, kita insya-Allah kita boleh tawan negeri Johor dan tawan Putrajaya. Boleh tak tuan-tuan? Dipersilakan
Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan ucapan dan memberikan kata-kata semangat kepada kita. Dipersilakan Bapa Reformasi kita. Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Sofusi Syed Ibrahim dan pimpinan Keadilan Negeri Johor, Angkor dan pimpinan cabang Keluang dan sahabat saya yang kita raikan hari ini, Saudara Dr. Mazli Malik. Saudara dengar, tadi saya dengar dengan teliti ucapan beliau, kerana bila kita mengambil keputusan untuk menyertai wahana baru atau lama dalam perjuangan, kita mesti memberi dan mempertahankan dengan hujah dan alasan. Ini beliau lakukan, dan kalau kita dengar dan teliti, ia berlandaskan prinsip perjuangan. Masalah dengan politik ini yang juga disinggung oleh beliau, politik ini jadi percaturan kelompok elit di atas, sama ada politik atau elit biasa di kalangan cerdik pandai, di kalangan peniaga atau pengusaha. Mereka selalunya dalam sistem demokrasi tidak pernah turun mendengar, memahami permasalahan rakyat yang derita di bawah, tetapi merasakan terpanggil untuk menentukan arah politik negara. Terakhir umpamanya beberapa inisiatif untuk mengemukakan pandangan usul kepada Di-Pertuan Agong kita alu-alukan, tetapi harus juga mereka terima kenyataan. Rakyat juga akan pertikai, karena sebahagian mereka adalah di antara orang yang diperalatkan oleh penguasa dulu, memunggah kekayaan sebesar mungkin. Kemudian sekarang coba menutup itu semua. Saya tidak ada masalah, tetapi tidak ada siapapun yang harus terlepas daripada pertanggungjawaban. Ini yang disebut principle of accountability. Kalau punggah kekayaan sebanyak mungkin, kemudian tidak mungkin ditutup. Dan ini prinsip kita secara konsisten. Ramai yang menyentuh Melaka. Tadi saya di Keluang, ramai juga menyentuh Melaka. Kempen yang bukan kempen, dan untuk sampai kepada rakyat itu sukar sekali. SOP ditentukan oleh penguasa yang memihak kepada golongan yang memerintah. Tetapi kita juga tahu bahawa pengalaman ini mengajar kita harus kita teliti kekuatan dan kelemahan kita. Kelemahan di ranting dan di cabang, di negeri, di pusat, termasuk presidennya sekali, dan juga hubungan dengan parti-parti rakan, termasuk DAP dan Amanah. Kita harus bincang secara terbuka, bukan untuk menuding, tetapi untuk mencari jalan keluar, memperbaiki kelemahan-kelemahan yang nyata. Ini tidak boleh berlaku kalau satu pihak mendabik dada, merasakan mereka hanya berpengaruh, kuasa secara dominan, mengarah, menuntut cara angkuh dan arrogant. Dia tidak akan dapat penyelesaian. Sementara kita faham keperluan menjamin keadilan bagi semua kaum, China dan India. Saya nak ingatkan elit politik dalam negara, jangan kita remehkan kesengsaraan, rasa cemas di kalangan majoriti rakyat Melayu dan Bumi-Putra. Kita menyerang dasar-dasar Bumi-Putra, tapi jangan kita lupa bahawa dasar itu memihak dan menguntungkan segelintir, sebagian besarnya tersisih. Tapi mereka merasakan
dasar yang dikecam itu juga tempiasnya kepada rakyat Melayu di bawah. Ini yang dirasakan oleh majoriti orang Melayu di Melaka. Bila tanya umpamanya kempen mereka ialah apa? Kamu mau PH perintah semula, dengan persepsi bahawa pemerintahan PH itu akan menjadi dominan kaum ke atas masyarakat Melayu, dominan kaum lain khususnya Cina. Kita tahu ini tidak benar, tetapi seperti mana kita sebut dan kita tahu kelemahan besar kita adalah dalam menyampaikan mesej ini. Ini bagi saya satu hal yang serius. Dalam 22 bulan kita perintah, kita belum dapat meyakinkan rakyat bahawa kita punya alternatif yang lebih baik, walaupun dasarnya baik, beberapa tindakannya lebih baik. Saudara Mazli selaku Menteri Pendidikan, kalau kita lihat secara keseluruhannya, dengan sikap dia turun ke bawah, melihat sekolah dan guru dan pelajar, itu di antara Menteri Pendidikan yang baik yang pernah kita lahirkan negara. Tetapi masih menerima cabaran dan tempiasan kerana prasangka yang tebal di kalangan rakyat. Maka kita harus melihat ini semua dan bangkit semula. Betul. Dan sebab itu hari ini kita menerima satu berita yang menggembira dan menggalakkan. Seorang tokoh muda yang mempunyai potensi dan harapan yang tinggi menceburkan diri dalam dunia politik, memilih untuk bersama dengan Parti Keadilan Rakyat. Dan saya salut sikap berani beliau, ketegasan beliau memilih dalam keadaan ada sikap yang sinis terhadap perjuangan ini, semata-mata kerana satu pilihan raya sebuah negeri. Padahal kita tahu contoh terbaik di masa Ijuk pilihan raya kecil dengan gegar pada masa itu, keadilan baru bangkit dengan kerjasama DAP dan masa itu PAS. Dari harapan sangat tinggi kita tampilkan calon yang baik, tetapi kekalahan yang sangat mengejutkan. Selang 60 bulan selepas itu, pilihan raya umum diadakan 2008. Keadilan bersama DAP dan Amanah menang, bukan sekadar di Ijuk, tapi menawan negeri Islam. Jadi saudara, politik ini jangan menyebabkan kita ini mengambil tindakan atau keputusan yang cemas dan panik sebentar. Ini hanya pengalaman. Apa yang kesan positifnya? Kita belajar dari pengalaman bahawa kempen di Melaka bukan kempen biasa yang kita pernah lalui. Dalam kempen pilihan raya sudah tahu gegar setelah seminggu dengan tiga parti kita bangkit dan ada semangat baru yang kita dapat. Tungkil dan rakyat pada masa itu merasakan terpanggil untuk bersama melakukan perubahan. Ini tidak berlaku di Melaka. Tidak ada ceramah, tidak ada ceramah kelompok, tidak ada upaya kita untuk menyampaikan. Sebab itu kita harus bekerja dari sekarang. Dan kita juga tahu bahwa politik ini adalah harus jangka panjang. Maka untuk menjamin kesinambungannya, kita mesti terus menampilkan tokoh-tokoh baru dan muda. Di negeri Johor kita ada Akmal ni pun ada, Mazli ada, dan tiap negeri di Melaka Samsul Iskandar ada yang relatif muda. Jadi orang yang mengatakan tidak ada perwakilan, itu tidak betul. Kalau lihat umpamanya kalangan ahli parlimen,
dan tokoh-tokoh yang diamanahkan untuk memimpin keadilan. Selain saya, satu dua orang lain, kebanyakannya adalah ahli-ahli parlimen dan tokoh-tokoh muda yang kita tampilkan. Ketua komunikasi, ketua strategi, bendahari, ketua penerangan, itu semua di kalangan tokoh-tokoh muda yang harus kita dedahkan, kerana dalam masa yang sesingkat mungkin kita mesti ada peralihan, memberi ruang kepada mereka untuk menerajui kepimpinan politik parti dan negara kita. Sebab itu juga kita telah buat keputusan sebelum melakar lagi bahawa keadilan harus menyegerakan pemilihan parti. Kerana pemilihan parti itu memberi ruang supaya ada penyertaan lebih luas di cabang, menonjolkan pimpinan baru dengan gabungan dengan pimpinan lama. Tidak ada satu reformasi atau revolusi atau perubahan yang berlaku semata-mata dengan orang berpengalaman. Tidak ada. Hanya dengan gabungan mantap di kalangan yang berpengalaman dan yang muda, maka perubahan itu boleh dicetuskan secara berkesan. Yang lama, yang masih gila, mampu menggilak idealisme dan tidak luntur dan tidak boleh dibeli dengan wang atau pangkat. Yang baru bukan sekadar muda, bukan umur yang muda, tetapi semangatnya kental yang boleh membawa dan membuat perubahan. Dari gabungan orang-orang yang pertahankan idealisme inilah yang perlu, yang berlaku. Sebab itu bagi saya hari ini, saya pilih untuk datang sendiri untuk menerima orang kemasukan anggota dari Saudara Mazli Malik, untuk memberikan mesej yang jelas bahawa parti ini adalah gerakan rakyat, dan gerakan rakyat meneraskan prinsip perjuangan. Saya teringat dia dengar ucapan beliau tadi, teringat Al-Farabi, Madinah Fadilah, The Virtuous City. Minta apa lagi sikit akademik, sebab saya nak tunjuk Mazli ini dia pensyarah, jadi jangan ingat kita tak tahu. Itu saja. Tapi dalam Al-Farabi seperti mana pandangan Yunani sebelumnya, tapi dikupas dengan lebih baik, ilmu penting, ilmu yang berteraskan akidah dan akhlak. Jadi bagi orang berilmu dan dalam tata kelola kenegaraan, gabungan itu bagi saya sangat penting. Dan untuk pimpinan negara, gabungan mantap orang yang punya ilmu dan keterampilan bersama dengan asas akhlak, etik. Negara kita ini, pimpinan baik Melayu atau Cina atau India atau Iban atau Kadazan, yang bercakap soal kepentingan Melayu atau kepentingan Cina atau kepentingan Sabah atau kepentingan Sarawak, masalahnya ialah kerana luntur prinsip akhlak. Yang menjadi pejuang-pejuang Sarawak, nasib rakyat Sarawak juga di antara yang paling kaya di Sarawak, secara menggunakan kuasa memundah kekayaan mereka. Maka ada ilmu, keterlibatan dalam tata kelola kenegaraan dan politik, tetapi tidak ada akhlak dan nilai moral. Ada di sini pejuang-pejuang Melayu bertempik untuk membela nasib Melayu, tapi lihat kekayaan mereka. Dulu di balak, habis balak saham, habis saham projek, habis projek pasir pun dia ribut sekarang. Demikianlah nasib Melayu di bawah yang derita, karena pimpinan yang menjerit bertempik soal Melayu tetapi meninggalkan kepentingan rakyat terbanyak. Hal yang sama India, di kalangan India, masyarakat India dulu heboh dengan hilang saham Maika,
Sekarang hilang wang mitra. Perangai bodoh itu belum dapat dihentikan. Saudara, fokus isu ini, isu rakyat. Begitu juga negara masyarakat Cina. Ada yang buat andaian seolah-olah negeri ini negeri Melayu dan mereka tidak dapat apa-apa. Tetapi yang mereka minta itu projek untuk dia, saham untuk dia. Dan kalau teliti, dia memang berpakat dengan pemimpin-pemimpin Melayu yang korup. Jadi kita mau suara orang Cina itu turut memperjuangkan nasib Cina yang susah, Melayu yang susah, India atau Kadazan dan Iban yang susah dalam negara. Ya sudah, saya percaya selepas ini seperti mana dikatakan oleh Dr. Mazli, kita turun dan bekerja. Kerana betapa hebat pun pengolahan lakaran kata-kata, dia tidak sama dengan menterjemahkan dalam bentuk amal di peringkat di bawah. Yesus saudara yang setia bersama saudara Mazli dan saudara yang lama dengan Uncle Wong, itu pengajaran daripada dia, orang yang sederhana, tak petah bicara, tetapi mempunyai semangat dan jiwa kental. Sebaik kali pertama saya dapat datang ke Sepanggam, memang nampak dia yang pegang tonggak. Sebab itu gabungan ini bersama dengan kekuatan Dr. Mazli akan memastikan Simpang Renggam, Kausi Parlimen dan undang-undangan negeri itu akan tetap kita pertahankan untuk Parti Keadilan Rakyat dan untuk Pakatan Harapan. Tapi seperti mana saya tegaskan, kita harus kerja daripada sekarang. Jadi hari ini kita dapat berita baik. Kata Saudara Mazli memang murung sikit suasana. Tapi saya tidak termakan. Kita 22 tahun dulu bila tubuh keadilan, mereka kata ni parti ini satu agenda untuk Anwar Ibrahim. Dia bebas esok, matilah parti ini. Jadi senantiasa ada pandangan-pandangan sedemikian. Ada pilihan raya kecil, kalah kita. Ada yang kita menang. Ada kelemahan-kelemahan sendiri. Ada kelemahan-kelemahan yang diletakkan pada presiden. Dan saya setuju, saudara harus menerima baik dari mana yang wajar, membawa dan menyesuaikan dengan keadaan-keadaan baru. Tapi yang tidak boleh dipertikaikan ialah pertama, tegak prinsip perjuangan. Kedua, mesti sedia menerima suntikan baru dari kalangan anak-anak muda yang punya semangat kental bersama dalam arus perjuangan ini. Ketiga, gabungan mantap yang lama dengan baru ini bekerja sebagai satu pasukan bunyanun marsus, satu kekuatan untuk bekerja, dan insya Allah dengan semangat yang sedemikian, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. Terima kasih atas ucapan dan semangat, kata-kata semangat yang telah disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi. Dan tibalah masa yang ditunggu-tunggu untuk program ataupun majlis penyerahan orang keahlian cabang Simpang Renggam dan penyerahan semula kad keahlian yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Anwar. Dipersilakan Dr. Mazli untuk ke depan dan diiringi oleh pimpinan-pimpinan keadilan yang lain. Para wartawan boleh ambil gambar. Sila. Reformasi. 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 Kemudian penyerahan kad keahlian kepada Dr. Mazli. Kad dah siap dah. Besar.
Dasar. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan sampai menang, Bang. Okey. Seterusnya pemakaian baju. Baju keadilan. Datuk Seri akan pakaikan baju. Boleh ambil gambar ni. Boleh ambil gambar. Keadilan Simpang Renggam. Ini peristiwa yang jarang-jarang berlaku. Itu dia. Dr. Mazli telah menyarung pakaian keadilan pakaian Parti Keadilan Rakyat cabang Simpang Renggam. Hidup, 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 hidup rakyat. hidup rakyat. Hidup, 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 hidup. hidup rakyat. Terima kasih. Selepas ini para wartawan boleh berjumpa dengan Dr. Mazli untuk mengadakan sidang akhbar, dan kita raikan untuk para pemimpin boleh mengambil sesi bergambar kepada semua yang hadir pada petang ini. Majlis insya-Allah sudah selesai.